sini masih lagi bersamakan Fatin hingga jam 11 pagi nanti, dan nampaknya kita telah pun berada di akhir segmen untuk hari ini. Tapi sebelum itu kita nak berkongsi sedikit juga informasi yang menarik berkenaan apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah di Madinah. Okey, untuk tidak membuang masa, terus Fatin serahkan kepada Ustaz Yusof untuk kongsikan dengan lebih lanjut lagi. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah bincang tentang Rasulullah ni, dia sebagai Rasul, menguruskan hal-hal rakyat, sebagai ketua, sebagai apa nama lagi, sebagai ketua keluarga. Dia ada anak, ada isteri. Jadi dia telah pun menjalankan tugas-tugasnya itu dengan baik. Satu lagi yang kita kena ingat ialah dalam Islam ni ramai musuh. Dan ramai musuh, maka kita kena ada tentera. Nabi pindah saja ke Madinah, 2 tahun Nabi pindah, dah diserang. Siapa yang serang? Orang Mekah. 2 tahun Nabi pindah, datang orang Mekah serang. Orang Mekah tu adik-adik dia belakang, keluarga dia, pakcik palu pangan dia datang serang dalam perang Badar, tahun 2 Hijrah. Dan perang Badar berlaku, bila ada orang datang nak menyerang, maka Nabi pun kumpul orang-orang dia dan bertahan di Badar. Islam telah mendapat kemenangan dengan izin Allah Ta'ala. Tetapi sebelum dia balik, dia kata, Muhammad, kami datang lagi tahun depan. Tak putus asa. Tak putus asa. Tahun depan kami akan datang lagi. Nabi pun beritahu kat sahabat dia, beritahu, kami tunggu. Kemudian tahun depan, 2 tahun datang pula. Tahun depan datang, tahun 3 datang pula. Perang Uhud. Datang perang Uhud. Walaupun perang Uhud tu ramai orang Islam yang mati. Dalam buku mengatakan Islam kalah. Sebenarnya Islam tak kalah. Sebab ketua tak mati, Nabi Muhammad tak mati, tak kalah. Cuma ramai yang mati. Kumpulan dia pun mati juga, ramai juga. Jadi sebelum dia balik, dia kata, hai Muhammad, kami datang lagi tahun depan. Mana yang dikatakan orang Islam perang, orang Islam berkembang dengan pedang? Mana yang mengatakan Islam pergi menyerang? Tak ada. Orang tu datang menyerang, janji lagi tahun depan kami datang lagi. Nabi kata, kami tunggu. Datang lagi tahun depan, 2 tahun lepas tu datang. Perang Ahzab, datang kepung Madinah ni. Tapi tak puas hati, pakat dengan Yahudi pula. Yahudi kepung. Baik, Yahudi terima, kami dari dalam, kamu dari luar. Kepung Madinah sebulan. Luar dalam. 1 bulan Madinah terkepung sehingga makanan pun tak ada. Punya teruknya. Mana yang kata Islam menyerang? Tak ada. Ada. Sebenarnya Islam berkembang cara lain. Cara lain. Peperangan. Tetapi orang tak nampak. Orang tak kaji sejarah. Dia dengar orang cerita saja. Tapi dah kena kepung, apa nak buat? Dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dapat di... orang Yahudi dengan orang Mekah ni bertelagah. Bertelagah macam mana? Kamu kena bagi seorang wakil. Kata kamu nak pakat, kamu kena bagi wakil. Jadi masing-masing tak percaya. Dalam masa kepung-kepung tu, dah sebulan terkepung ni, orang Islam korek parit di front, frontier dia panggil depan tu, supaya kuda tak boleh serang. Kuda lompat tak lepas. Tu panah-panah aja. Jadi dengan izin Allah Ta'ala, dah sebulan datang Allah turunkan ribut yang kuat. Ribut kuat, habis dia tolak balik habis orang Mekah malam tu juga. Waktu malam ribut, habis balik benteng semua habis, musnah. Ada barang tinggal semua ada. Itu berkat pertolongan daripada Allah lah. Baik, orang Yahudi dulu dah buat perjanjian dengan Nabi, sama-sama menolong, menjaga, membantu keamanan dengan Madinah. Sekarang dia belot. Oleh kerana dia belot, diberikan hukuman lah. Ada hukuman. Nabi pergi kampung Yahudi, kepung semua, tawan semua. Apa hukuman depan ni? Nabi tak hukum. Nabi lantik orang Yahudi sendiri. Nama dia Sa'ad. Hai Sa'ad, kamu hukumlah mereka ni apa yang patut ikut pandangan kamu. Sa'ad kata yang lelaki dibunuh, yang perempuan ditawan. Bukan Nabi yang hukum, orang Yahudi sendiri yang hukum. Jadi memanglah sebab mereka belot, negara mana pun orang belot dihukum mati. Yalah. Sampai sekarang negara mana pun belot dihukum mati. Sekarang mereka dah buat perjanjian, mereka belot. Tapi Nabi tak mahu jatuh hukum, sebab kalau Nabi jatuh hukum sendiri, orang kata Nabi ni bayarlah, orang Yahudi mestilah dibunuh. Tak, akal orang Yahudi sendiri, kamu hukum. Demikian
Nabi sebagai ketua tentera. Ketua tentera. Kemudian sebagai ketua tentera, setiap kali dapat tahu kata orang nak menyerang, Nabi kumpul semua sahabat-sahabat, bukan semualah, sahabat-sahabat besar, kumpul semua untuk mesyuarat. Bukan dia menyuarakan pendapat. Bukan dia bagi arah. Oh, kita pergi ke dah. Dia panggil sahabat besar. Okey. Setiap cadangan tu didengar. Dia seorang rasul, ada wahyu, tapi didengar lagi pendapat sahabat. Sebab apa? Kepandaian manusia tak sama. Contohnya, okey, kita akan diserang. Kita dah tahu dah orang tu akan datang. Apa kita nak buat? Ya Rasulullah, kita kena keluar dari Madinah. Kalau kita bertahan di Madinah, nanti musuh tu akan rosakkan makanan-makanan kita, isteri kita, keluarga kita kacau. Kita mesti keluar dari Madinah, bertahan di luar. Itulah perang Badar di luar. Lepas sampai tempat perang tu pun Nabi kita berhenti sini. Orang semua berhenti sebab Nabi arah. Tapi sahabat datang, ya Rasulullah, adakah berhenti ini wahyu atau pendapat engkau? Nabi kata, ini pendapat aku. Kalau wahyu kami ikut, kalau pendapat engkau kami nak bagi pandangan. Tempat ni kita bertahan kurang baik dari strategi sebab tak ada air. Di depan tu sikit ada bekalan air. Ada air, ada telaga. Kita askar ni nak minum banyak. Nabi ikut pendapat. Yalah. Itu sebagai seorang ketua mendengar pendapat atau cadangan daripada orang bawahan, para sahabat. Itulah Nabi sebagai ketua angkatan tentera. Ketua angkatan tentera. Jadi sampai masa nak perang, dia arahan dia tu sekali dia kata, okey, serang. Semua ikut perintah. Dia kata, zaman dulu perang berdepan, bukan tembak dari jauh. Ini infanteri depan, kiri kanan ni ada sayap dia berkuda, tentera berkuda. Dia ada style dia lah. Wallah kita tak tahulah. Dalam sejarah kata macam tu. Jadi itu ialah kebijaksanaan Nabi mengatur strategi untuk menentang pihak lawan. Pihak lawan. Sebab tu misalnya dalam perang Uhud, dia dah atur dah, kamu 50 orang jangan turun dulu atas bukit ni. Tapi orang tu turun bila ingat dah menang. Dah menang sebab orang tu dah lari. Sebenarnya pergi pula ambil rampasan perang orang lain, orang datang kat belakang. Nabi dah cakap jangan. Tu bila melanggar antara hela Yahudi yang berjaya lah. Membuatkan tentera Islam tu jadi kucak-kacir. Jadi mereka tak ikut perintah. Tak ikut perintah ketua, jadilah macam tu. Tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua tentera, dia mendengar, dia ajak berbincang, dan dia mengikut apa yang pendapat yang tidak menggunakan kuasa dia lah. Aku nak macam ni tak. Dia tanya pendapat sahabat. Jadi inilah sebagai ketua. Ketua yang macam ni toleransi antara satu sama lain. Tengok benda-benda yang jadi sebenarnya apa yang berlaku ni untuk dicontoh. Kan? Jadi Nabi sebagai ketua keluarga, Nabi sebagai ketua di masjid, Nabi ketua masyarakat, ketua negara, dan ketua dalam peperangan. Parlimen perang pun dia jadi ketua masyarakat, ketua negara, dia jadi parlimen. Sekarang mana ada negara macam tu? Yang jadi ketua dia tak perang, dia jadi ketua aja, yang perang orang lain. Nabi dia sendiri ketua Madinah, tapi perang dia ketua juga. Baik, satu strategi lagi. Zaman dulu perang kita berhadap-hadapan, ya. Ada hadapan. Jadi berkumpul di sini orang Islam, di sini orang bukan Islam. Hantar wakil. Betul kita nak perang besok ni? Betul. Baru perang. Kalau tidak tak perang. Bukan main perang je. Bukan tembak-tembak dari jauh, tak. Perang betul-betul. Kemudian waktu malam itu Nabi round semua khemah-khemah. Kita berkhemah, perang khemah. Khemah ni bersembah, khemah ni semaya, khemah ni doa, khemah baca Quran. Besok pagi nak perang, Nabi aturkan yang semayang, yang baca Quran duduk depan, yang bersembang ni duduk belakang. Pasal apa? Kekuatan tu ada pada orang yang munajat dengan Allah Ta'ala. Orang yang semayang, orang yang berzikir, orang yang baca Quran ni, orang ni ada kekuatan. Yang bersembang banyak tak ada kekuatan. Jadi masa mengatur strategi perang itu, barisan harapan ni, kemah nombor 7 duduk depan, kemah nombor 9 duduk depan, kemah nombor 3 duduk belakang. Dia atur begitu. Pasal apa? Dia kenal kekuatan-kekuatan. Orang yang banyak munajat dengan Allah Ta'ala, kekuatan dia lebih. Kekuatan diri kita ni bergantung kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman kuat, diri kuat. Jadi nak perang, nakkan dua kekuatan.
kekuatan dalaman dan kekuatan tenaga. Kekuatan tenaga fizikal lah. Itu ialah contoh-contoh yang kita dapat ambil daripada Nabi kita SAW sebagai ketua perang, parlimen perang, ketua negara, ketua keluarga dan pendakwah. Okey, nampaknya kita pun telah sampai ke penghujung segmen Ustaz. InsyaAllah pada minggu hadapan kita berjumpa lagi dengan topik yang lain.